Panjak tu memang terlatih. Dia duduk di kubu ni, dia tembak ke laut tu memang kena. Satu gugur ke laut. Pantai Kuala Pak Mat. Pantai Sabak di sini tercatat sejarah hitam. Bermulanya serangan tentera Jepun menakluk tanah Melayu pada malam 7 Disember 1941. Kini selepas 81 tahun, persekitaran pantai ini masih terdapat peninggalan sejarah sewaktu negara kita digemparkan oleh konflik peperangan terbesar di dunia. Namun dek kerana ombak air laut yang kuat, kesan sejarah seperti Kubu Kebal dan binaan perumahan lama kian musnah dan banyak yang telah tenggelam ke dasar laut. Kelantan Darul Naim terletak di pantai timur semenanjung Malaysia dan bersempadan dengan Thailand. Negeri Cik Siti Wang Kembang ini mempunyai anggaran penduduk seramai 1.7 juta orang. Kota Baru, ibu negeri Kelantan, diisytiharkan sebagai Bandar Raya Islam pada 2005 sesuai dengan gelaran yang diberikan, iaitu Negeri Serambi Mekah. Lebih kurang 500 meter dari pesisiran pantai, terdapat sebuah tugu peringatan yang telah didirikan untuk memperingati peristiwa tersebut. Menurut penduduk tempatan, tentera Jepun mendarat di pantai Kuala Pak Amat pada tengah malam 8 Disember 1941. Tidak jauh dari tugu tersebut, ada sebuah lagi kesan peninggalan sejarah. Runtuhan jambatan yang dibom menjadi saksi berlakunya peperangan sengit. Kini, hanya tiang jambatan yang tinggal membuktikan akibat kesan letupan yang dilakukan oleh tentera India yang mewakili British ketika mereka terpaksa berundur kerana diserang oleh tentera Jepun sehingga mengorbankan banyak nyawa. Walau bagaimanapun, masih ada dua kubu kebal yang boleh dilihat, iaitu di Pengkalan Cepa dan Pengkalan Kuala Pak Amat. Safin Mamat, 60 tahun, merupakan generasi ketiga sejak berlakunya Perang Dunia Kedua. Dilahirkan dan dibesarkan di Kelantan, Safin tahu serba sedikit mengenai sejarah kubu kebal yang berada berdekatan dengan perumahannya. Hasil campuran batu, pasir dan simen yang dibina ketika zaman itu bagi membina sebuah struktur kubu kebal yang kukuh. Kru MHI berpeluang untuk meninjau sendiri luaran dan dalaman kubu kebal ini. Binaan kubu ini hanya mempunyai satu tiang sahaja di dalamnya untuk mengukuhkan struktur. Namun kebanyakan penduduk kampung Kuala Pak Amat tidak berapa pasti mengenai asal-usul sejarah kubu kebal di sini. Ini disebabkan majoriti mereka yang menjadi saksi kepada peristiwa bersejarah itu sudah lama tiada. Sejarah ni cuma tinggal secara lisan itu lah. Secara lisan daripada orang tua ke orang tua. Jadi saya pun, orang tempat tes ini, sejarah ni saya tahu daripada ayah-ayah saya, nenek-nenek saya yang bercerita lah. Sepanjang bangsa dia bercerita dan saya dapat menghayati lah cerita kisah Jepun melanggar Malaysia ni, terutamanya di Kota Baru ni. Panjak tu memang terlatih. Dia duduk di kubu ni, dia tembak ke laut ni memang kena. Satu gugur ke laut. Jepun naik satu pula ganti. Begitu cara dia. Silih ganti macam tu lah. Orang tua daripada orang tua cakap. Memang macam tu. Menurut penduduk tempatan, kubu kebal ini telah dibina 3 tahun awal sebelum tercetusnya Peperangan Dunia Kedua. Ini berikutan maklumat perisikan yang diterima oleh pihak British mengenai kegiatan ketenteraan Jepun di rantau Asia Tenggara pada waktu itu. Saya boleh kira agak lebih kurang 10 ke 15 lubang bagi setiap kubu. Ya, betul.
Saya tu pun berlainan. Cara kecil ni boleh jadi untuk kapal biasa. Yang besar ni boleh jadi senjata yang lebih besar dan lebih berat. Alat kau perlu buka alat senjata semua kat sini. Kesan rekahan dan kotoran lumut di dinding dapat dilihat. Ini disebabkan oleh peredaran massa dan faktor cuaca di Malaysia. 50 tahun kan? 50 tahun ni. Jika dilihat, ketinggian kubu ini tidaklah setinggi mana, boleh dikatakan lebih kurang 2 meter dan keluasan memakan 3 ke 4 meter. Walau bagaimanapun, bentuk kubu ini bukanlah bulat tetapi bersegi. Walaupun telah memakan masa 80 tahun, struktur binaan kubu ini masih kukuh dan kuat. Jikalau difikirkan, kedudukan ruang menembak dan bentuk kubu pertahanan sememangnya strategik untuk menyerang pihak lawan. Orang putih ni dah cabut. Siapa orang tua cakap, dia kata skaf panjang ni panggil, "Tuan, kita dah habis peluru, tuan." Tapi dah tak kisah dah. Cuma dia lagi, dia ambil satu tindakan, sungai-sungai yang ada jambatan kan, dia bom. Supaya Jepun yang dapat naik ni tak boleh nak naik ke atas ke bandar lah, maksudnya gitu. Siapa orang tua cakap, dia sungai ni penuh dengan Jepun. Kuala di sini ada mana? Kuala di Kuala Besar 1, di Pak Ahmad 1, di Patah 7 1. Sebab tu bila Jepun manggil langgar mari, dia guna Kuala. Dia masuk ke Kuala Kuala 7, Patah 7 dan Kuala Pak Ahmad. Situ. Di situ banyak pertempuran yang berlaku. Terletak 7 km dari Kota Baru, Pengkalan Cepa, antara lokasi-lokasi yang menempatkan kubu kebal bersejarah ini masih dijaga rapi bagi tatapan pelancong. Tinjauan yang dilakukan mendapati kubu ini dikunci rapi bagi menjaga kebersihan dan tidak dicemari oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Namun usaha ini menyebabkan orang ramai kurang memberi perhatian dan menghayati peranan besar kubu-kubu ini dalam lipatan sejarah Perang Dunia Kedua di Malaysia. Walaupun struktur pertahanan tentera ini kini sudah berusia lebih 8 dekad, namun kubu ini masih kukuh dan selamat untuk dilawati bagi menghayati sejarah lama. Menurut penduduk di Kuala Pak Ahmad ini, mereka mengatakan melebihi 2 km di sinilah terbinanya kubu-kubu kecil oleh tentera British sewaktu menghadapi peperangan bersama tentera Jepun. Disebabkan itulah, air laut di tengah lebih biru berbanding di persisiran pantai ini disebabkan oleh hakisan tanah dan pasir. Kini kubu kebal di negeri Kelantan lama-kelamaan dimamah usia. Hanya tinggal 2 buah kubu sahaja yang masih utuh binaannya. Diharap usaha pihak kerajaan dalam memelihara semula kubu-kubu yang tenggelam dan terhakis di ombak akan membuahkan hasil. Sejarah lalu haruslah diterapkan untuk masyarakat generasi terkini agar kecintaan terhadap negara semat di hati.